Dia pun masuk tawajuh. Anda kata, lagi mikro lagi macam jatuh. Ini nak kau ini juga siap mak nak baca. Tu. Ini kau tak lagi. Tak sini spek tu. Tak lagi. Yang ni tulisan besar tak apa. Tulisan besar. Yang kita sambung ni mana ini ya mula-mula je. Kedua pula ya. Okey. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Jadi alhamdulillah kita bertemu lagi untuk majlis tawajuh, zikir tawajuh untuk bulan Januari 2022, bulan tahun baru lah. Jadi tahun baru kita tawajuhnya 29 hari bulan 1 lah. Setiap bulan, hujung bulan sebagaimana rutin biasa dapat diizinkan selama mana diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung untuk setiap kali majlis tawajuh kita buat tazkirah. Jadi untuk yang baru diucapkan selamat datang lah Cik Nazriyah seorang ya. Yalah, bila syukur. Tu digerakkan iradah Allah untuk sampai ke majlis tawajuh kan. Jadi kita ikutkan oleh teman sebagai selingan, kita sentuh sikitlah term ni satu page sikit ni. Dan kita sambung untuk proses penjelasan kan. Sebab ada orang baru je kita bagi penjelasan asas lah. Jadi kita sambung untuk istilah tasawuf, makna-makna istilah tasawuf yang telah teman senarai nukilkan di di WhatsApp. Jadi kita print out, kita tengok balik lah. Kita tengok sama Latifatul Qalbi. Latifatul Qalbi ni kita faham ya, untuk orang yang kaji zikir khususiyah dijazamkan zikir Latifatul Qalbi ataupun tuan-tuan sebut ZK, zikir khususiyah. Cuma bezanya bila masuk dalam suluk disebut kaji Latifatul Qalbi ataupun kaji 5,000. Cuma dalam zikir tawajuh dibagi minimum 500. Cuma penghalusan dia, makna dia, term dia Latifatul Qalbi. Cuma beza perincian ataupun tafsilinya dari sudut ZK yang belum suluk dengan ZK yang untuk Latifatul Qalbi yang dalam suluk berbeza sikit lah. Kita sebut ni Latifatul Qalbi ni hati lah. Disebut di hujung jantung qalbi kan, dua jari dada kiri. Itu dia punya terms, dia maksud dia. Kemudian Latifatul Ruh bermaksud lataif yang sebelah tu, dia perhalusinya, lataifnya kejiwaan. Ini ringkasan lah, ini tak sebut sebagai pengajian, ini semua term, kita nak tahu istilah saja. Seterusnya Latifatul Qalbi 7,000 pengisian dia lebih kepada mentafsilikan, mengkoreksikan keadaan sir, rahsia. Latifatul sir tu maksud nama dia kan. Untuk zikir 8,000 pula disebut Latifatul Qalbi, Latifatul Khafi, yang tafsili lagi tersembunyi. Dia pengkajian dia tentang Latifatul Khafi ni tersembunyi. Dia lebih kepada maksud kepada persandaran hati dan hajat. Dia punya specialist itu. Kemudian Latifatul Akhfa. Latifatul Akhfa ni lebih kepada membina perasaan gerun dan takut serta taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya zikir 10,000 Latifatul Nafsun Natikah, yakni bayangan-bayangan nafsu. Selalu kita bayang kita duduk renung atas kan. Yang renung inilah berfungsi. Kita berangan pun renung. Yang ini berfungsi. Yang angan-angan baik pun situ, angan-angan buruk pun situ. Jadi dalam proses zikir 10,000 ni, dia membersihkan kat sini. Bila membersihkan kat sini, dia mewujudkan husnul zon.
Pandang apa pun dia semua pandang baik. Yang tu menjadi cabaran. Kita tak pandang tu teruk ni, husnuzon saja. Agak yang baik sikit bolehlah husnuzon kan. Jadi bagi orang yang duduk makam ni dia berbeza. Dia pandang semua perbuatan Allah baik. Jadi bagi orang akliah kita masih duduk ke dalam nafsu bawah rendah. Amarah ni mesti pelik. Apa pula dah benda buruk kita pandang baik juga. Bagi orang tasawuf, orang aribillah dia berbeza. Pengkajian dia berbeza. Dia bukan cerita teori, dia lebih kepada nampak yang sungguh-sungguh. Itu pasal orang dulu ada satu para sahabat ke tabi'in lupalah. Orang hamba dia bawa satu kambing panggang yang panas, besi panggang kambing. Ini teman baca satu kitab. Terkena pada anak si tuan majikan itu, jatuh besi panas pada anak tu. Meninggal anak tu. Apa majikan tu buat? Korang-korang kan zaman ni mau dah kita bantai dulu sebelum hantar balik polis kan. Dia bagi bebas kan hamba tu. Dia nampak perbuatan baik pada kejadian tersebut. Kita entahlah kan, tak mampu kan. Dia bebas, dia mereka kan, dia bagi pula duit lagi. Mulai ini aku bebaskan kamu. Ini maknanya adalah sebab dah keimanan, dia sudut keimanan, tapi dia dari sudut itu dia memandang baik perbuatan Allah. Lebihnya ada lagi lah maksud dia punya iktibar tu, cuma yang teman fahamkan itu dia memandang baik perbuatan Allah. Bahkan dia bebaskan pula si hamba tu kan. Zaman dulu boleh hamba lagi kan. Jadi kita tak tahu lah mana kerahsiaan makam kedudukan muqarrabin yang Allah bagi pada si kisah dalam tentang kejadian tersebut lah zaman para tabi'in dulu. Jadi itulah dia keadaan rahsia dia. Kemudian zikir 11,000 latifatu kulli jasad. Yang di latifatu kulli jasad ni zikir dia dah tak ada lataif dah, dia meliputi tubuh. Lataif tu titik penghalusan. Ini tubuh dia sebagai jalan penghalusan dia memandang kepada kebesaran Allah. Itu zikir kulli jasad. Ada dia cuaca dia sebenarnya. Zikir 10,000 ni ada cuaca dia, apa kegunaan dia, apa dia punya natijah dia. Yang ini kaji ni untuk orang suluk. Berbeza daripada teman punya cerita dekat dalam suluk dengan luar suluk berbeza. Teman terpaksa divide. Tak sama dah. Jadi seterusnya istilah yang seterusnya yang selalu digunakan dalam term tasawuf ukuf. Ukuf maknanya hening terhenti. Kalau kita kata ukuf di padang Arafah waktu-waktu kita orang ambil haji kan, ukuf di padang Arafah maknanya dia hening terhenti, berhenti barang sebentar dalam syarat dia kan, berhenti barang sebentar. Duduk berapa second pun dikira sah ukuf dia kan di padang Arafah tersebut. Dia ada tarikh dia berapa Zulhijjah, teman lupalah, bagi yang nak pergi Mekah fahamlah. Okey, jadi dalam konteks tasawuf ni ukuf dia menghentikan segala panca indera. Sebenarnya panca indera kita ni sentiasa berpusimpang siur, pumpang, mulut bercakap, fikiran berfikir macam-macam, dosa, pahala semua campur sekali. Kan, tangan pula buat kerja macam-macam. Jadi dia duduk hening tu, menghentikan barang sebentar, menghadapkan hati kepada hadrah Allah Subhanahu Wa Taala. Duduk sekejap. Kan? Kita ni jadi macam datang liur, sana kemari sana tak terhenti. Kan? Kita bawa ukuf tu, kita akan rasa satu bentuk kenikmatan maknawiyah yang mana tak dapat diiktibarkan, dihinggakan, tak dapat dinukilkan kan. Macam mana, walaupun mungkin dia boleh reka perkataan ke, tapi tak samalah kan dengan apa yang dilalui. Dia dapat dizauqiyahkan kan, tak sama. Kemudian al-ma'yah makna kebersertaan. Zikir orang jalan Sanad Aribillah Naqsyabandiyah Khalidiyah ni dia lebih kepada mengkata orang tu menghalusi perasaan. Bagi setengah jalan menghayati dari segi kalam, lafzinya, jaharnya kan, dengan bentuk la ilaha illallah dengan hayunan badan apa semua. Itu tak ada soalnya. Cuma berbeza cuaca orang Naqsyabandiyah Khalidiyah. Sanad daripada Syekh Bahauddin menyampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar, yang mana Rasulullah tumpahkan rahsia dia kepada Abu Bakar, dibawa turun sampailah limpahan sanad dia kepada kita lah. Jalan yang teman lalui ini kan, pada Syekh di surau yang teman belajar tu. Jadi gitu keadaan dia. Dia sifat dia, resmi dia,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, seorang yang memiliki sir ketuhanan yang dilempahkan cahayanya oleh Rasulullah SAW. Jadi dia lebih kepada penghayatan perasaan. Jadi merasai kebersertaan Allah. Setelah pula digali dengan ilmu usuluddin, ilmu tauhid apa semua, memahami sifat dan layak tentang Allah, memahami tentang sifat-sifat yang tak layak bagi Allah SWT, sifat-sifat orang kerendahan yang tak ada pada Allah. Jadi dihayati. Dihayati. Jadi sini antara makam-makam zikirnya al-ma'iyah. Yang ini kebersertaan dirasai sendiri bagi yang mengkaji zikir al-ma'iyah. Kemudian tahlil lah. Tahlil ni maknanya kalimah la ilaha illallah tu diolah kepada diri kita. Ada kedudukan bentuk-bentuk dia. Bentuk-bentuk zikirullah dia. Kemudian maksudnya saif ni pedang lah. Saif ada kafiat saif kan. Kafiat al-saif ni keadaan pedang ni memancung lah. Memancung sihir ke, memancung nifak pada diri, mazmumah. Ada kaedah-kaedah dia. Kemudian sini ahdiah, yakni dikatakan keesaan. Orang selalu sebut yang kita dengar murakabah ahdiah. Memandang ke, mengintai rahsia keesaan Allah Subhanahu Taala kan. Bukan didebatkan, bukan dihujahkan, semua kita yang melalui perasaan alamiah kita sendiri, melalui rohani kita sendiri kan. Kemudian disebut dalam sini murakabah ahdiyatul af'al. Yakni menelik, memandang dan mengintai perbuatan Allah Subhanahu Taala. Disebut sebagai alam ni adalah maksudnya kepada alamat. Alam ni alamat kepada Allah Subhanahu Taala. Alamat tu memandang alam ini membawa ingat kita terus kepada hadrat Allah Subhanahu Taala. Mana yang mencipta kan. Kita tengok yang kena cipta, memandang yang Maha Pencipta. Itulah maksud murakabah. Murakabah disebut dalam hadis Jibril dengan Rasulullah kan. Al-ihsan tu sendiri kan. Memandang. Sama ada kita merasai kita memandang Allah SWT ataupun selemah-lemahnya kita dapat merasai Allah SWT memandang kita. Gitulah murakabah dan musyahadah. Kemudian disebutnya ahdiyatul zat. Ahdiyatul zat tu yakninya memandang keesaan zat. Yakni zat dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Yang ini lebih tinggi lah daripada memandang perbuatan tadi. Ahdiyatul zat. Kita tak boleh bicara tentang zat, tapi kita memandang takluk kebesaran zat, kita dapat merasai kehebatan ta'zimnya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tak ada dapat didescribe sebab Rasulullah dah larang takafakaru fil zat kan, tidak boleh kamu berfikir tentang zatnya, tetapi berfikirlah tentang kejadian penciptaannya kan. Itu ada sahih kan. Kemudian ahdiyatul asma, yang ini memandang menelik nama-namanya sebagaimana dalam Asmaul Husna kan. Ahdiyatul sifat, ini dalam bentuk memandang keesaan dalam sifat-sifat ma'ani yang dalam sifat 20. Contohnya kita memandang sifat ma'ani al-kaunuhu qadiran. Menelik Allah tu sentiasa berkuasa, keadaan berkuasa. Ini tak kita tengok je sesuatu contoh awan kalimah Allah baru dandan itu berfikir kita, ini nama Allah ni. Jadi tengok awan baru ingat Allah. Dah awan yang tak ada bentuk nama Allah tak pandang. Selama ni bila tengok awan bentuk Allah baru berasa kan. Selama ni awan tu apa? Kapah apa? Tak memandang gitu. Nama Allah je baru terasa pelik. Ada pelik lebah, seorang lebah nama Allah baru nak ni. Tomato nama Allah baru nak ni kan. Yang sebenarnya dia melantak tomato beberapa hari-hari, berkilo-kilo, tak ada rasa kebesaran Allah. Jadi pelik kan, kena menung tu mana. Jadi bertasawuf dia jalan Arabi mendidik kita. Segenap masa tak putus dari mengingat Allah kan. Surah Al-Imran sebut, hendaklah kamu berzikir sambil berdiri, duduk dan berbaring. Apa maksud dalam kalimah tu kan? Ini sebut penghayatan. Okay, jadi hulai yang kedua, kita tutup di sini. Kita yang ketiga kita sambung kemudian lah. Minta buku ni. Kita sentuh sikit. Dah kira berapa minit lah ni? Dah 13 minit. Dah 13 minit. Okay, dalam ni kita sentuh sikit kalam-kalam Al-Hikam lah, yang mana sesuai lah
Teman tak nak yang ada yang tinggi-tinggi sangat ni, kita hold dululah. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita baca kalam hikmah Al-Hikam Syekh Ibn Athaillah Al-Askandari. Syekh Ibn Athaillah yang terkenal dengan kalam hikamnya. Kalam hikam ni mana hikmah lah yang mendidik hati. Okay, dalam kalamnya yang ke-104 lah. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah itu kepadamu kerana engkau tidak mengerti nikmat dan hikmat rahmat dalam maksud perbuatan penolakan Allah itu, yakni yang tidak memakbulkan hajat kita ataupun kehendak kita. Sesungguhnya sebab terasa pedihnya penolakan Allah terhadap sesuatu hajat kita kepada diri kita kerana kita tidak mengerti hikmat rahmat, nikmat dan rahmat dalam maksud penolakan tersebut. Yakni Allah tidak, dalam kurungan sini, tidak memenuhi harapanmu itu. Okey, maksud di sini kadang-kadang kita rasa Allah bila doa kita tak makbul, kita rasa Allah tolak kita apa ni kan. Dah bertahun aku ini apa hajat tak dapat. Semuanya dalam penolakan Allah SWT pada kita tu, kita rasa pedih dan pilu tu, rasa bengang, kita rasa puncanya sebab kita tak memahami maksud penolakan Allah tu kepada diri kita. Allah tidak memenuhi kehendak kita kan. Contoh kita berhajat jadi jutawan ke apa ke, ada bentuk-bentuk lah, bukan sekadar itu tu, ada bentuk lain tak dapat kan. Jadi kita pun rasa pedih, bengang kan. Sebab apa puncanya kita tak dapat memandang rahsia. Apa puncanya? Apakah iktibar rahmat di sebalik penolakan tersebut? Jadi Syekh Ibn Athaillah ni menukilkan tentang ini lah. Apabila seorang hamba itu, para soleh itu ketahui dalam mukasyafah batin ni, kasyaf maknawi dia tahu kenapa Allah tolak, bahkan dia akan bersyukur yang amat-amat kan. Kadang-kadang dia tolak, contohlah kita ambil contoh, dia tolak jadi kaya. Sebab apa? Allah memahami dalam sifat kaunuhu aliman, ya, dalam sifat yang maha mengetahuinya. Andai kata dia beri kita kaya besok, kita akan berubah hati kan. Kan ada satu sirah penggembala kambing mohon pada Rasulullah minta 2 ekor kambing. Lalah 2-3 ekor mau lagi datang subuh solat kan. Sampai dah berpuluh ekor dah tak datang lah. Tak berjemaah dengan Rasulullah dah kan. Jadi di sinilah sebab apa? Rahsia penolakan itu sendiri kan. Jangan kita cepat melata apa tak dapat aku ni, apa kenapa aku begini kan. Sebab apa? Sebab Allah ni maha mengetahui kan. Dia nak mengatur hati hamba, dia tahu. Aku dekat orang ni mampu, kadang-kadang tak mampu. Jadi dia tahan dulu apa semua. Sebab apa? Terasa pedihnya pasal itulah. Pasal hati kita tak dapat memahami kan. Jahil dalam memandang apa nama yang Allah aturkan dalam takdir-takdirnya. Itu yang dalam kitab Tamwilul Qulub kata, apa yang dinampak dalam semua perbuatan penciptaan Allah adalah baik-baik belaka. Kan? Walaupun dari segi kacamata manusia benda tu tak elok dalam semua kan. Tapi itulah proses dia tu. Proses dia tu bukan semua orang umum memahami. Tapi kalau kita sebagai orang yang duduk dalam jalan solid, kita bongkar sikit sebanyak rahsia-rahsia ini kan. Takkanlah Syekh Ibn Athaillah dia tahu kan. Dia pun nak bagi kita tahu juga tu pasal dia orang himpun ke kitab penulisan dia kan. Dia nak biarlah semua manusia tahu kan. Walaupun Allah tak bagi semua tahu kan. Sebahagian orang yang ada diiradahkan untuk duduk dalam jalan ini kan. Tak kisah. Tapi yang kita nak syariat, tarikat, hakikat, marifat, kita go through semua. Itulah. Kita ada memfarakkan. Ada pula orang hakikat saja, ada pula marifat saja, tak ada. Dan kata di sini tiada sempurna iman keyakinan seseorang terhadap Allah SWT sebelum ia memiliki beberapa sifat. Yakni yakin dan penuh percaya, jazam, putus iman dia, yakni menyandar dan berharap hatinya hanya kepada Allah SWT. Maknanya tiada sempurna iman melainkan dia melalui beberapa perkara. Yakin percaya penuh, yang ini menyandarkan hati. Ini disebut ayah hari Tuan Guru sebut tauhid tu.
Tauhid disebut itulah sampai dia masuk. Kalau dia duduk dalam apa nama tu, dia duduk OC kan, meronda komunis apa semua. Kalau dia duduk dalam tim tu, kumpulan itu tak ditembak, tak kena tembakan peluru komunis. Tapi kalau tim lain, kalau dia tak duduk dalam tim tu, akan kena ambush. Pasal apa? Nur tauhid dia tu, dia cerita kat teman, dia orang pegang selama patah memahati komunis betul-betul. Yang dia boleh sandar macam ni, sokok. Kawan lain punya cuak lah apa, Basri ni. Kan? Orang lain betul-betul nak aim komunis, dia boleh buat sokok. Kekuatan tauhid dia tu. Dia cakap kata teman, kata yang peluru nak sampai tu Allah punya, komunis pun Allah punya. Jadi dia dah nampak dengan hati dia semua yang di apa nama tu yang melatih atas muka bumi ni Allah Taala yang menguasainya. Jadi dia pegang yakin, tapi tak semua mampu kan. Tapi tingkatan tu dia olah batin, dia olah. Dengan melatih hati dia, meningkatkan perasaan zikrullah dari sampai masa ke semasa kan, menghayati amal ibadatnya. Dan nombor dua, tidak sempurna iman seorang melainkan dia melalui nombor dua ni, bersyukur, berterima kasih kepada Allah kerana dihindarkan daripada apa yang diujikannya dan kepada lain-lain perkara yang contohnya berupa nifak dan kelalaian dunia. Maknanya dihindarkan. Dia rasa syukurlah setiap kali dia rasa beribadat, dia tengok keburukan yang terjadi pada orang lain, dia dapat terhindar. Maknanya dia melihat contoh orang lain tu lalai, dia bersyukur dia punya kekuatan lagi hati dia kepada persandaran iman kepada Allah. Dia bersyukurlah. Kita apabila melihat kekurangan seseorang, kita bersyukur sebenarnya. Kita tak terbabit benda-benda macam tu. Bukan kita maki. Ini teruklah apa semua kan. Kita melihat apa keburukan, kita iktibar kepada dia, kita bersyukur balik kepada Allah. Aku tak kena macam tu. Syukur kepada-Mu yang Kau melindungi aku. Jadi perkara yang buruk kita nampak tak ada membazir kan. Tuan Guru rasa membazir. Tak ada membazir. Kita tengok ini tak. Kita tengok perkara buruk, kita dalam hati kita mengutuk perbuatan Allah. Jadi kita hati-hati lah bab tu. Berapa minit lagi? Okey. 9 minit. 9 minit kan. Okey, saya tengok satu lagi satu, yang ke kalam hikam yang ke 105. Mungkin Allah membuka untukmu pintu taat, tetapi belum dibukakan bagimu qabul, yakni penerimaan. Penerimaan Allah kepada kita. Maknanya Allah masih menghalang kita daripada menuju dia. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi asbab sampainya kamu mendekatkan hatimu kepada Allah SWT. Okey. Mungkin Allah membuka untuk pintu taat, nampak dia macam nak membuat taat, tetapi belum dibukakan bagimu pintu qabul, penerimaan Allah pada kita. Sebagaimana ada kalanya ditakdirkan engkau berbuat dosa, tetapi menjadi asbab sampainya dirimu kepada Allah, mendekat kepada Allah SWT. Jadi di sini disebut kadang-kadang Allah Ta'ala menjadikan kita belum sampai kepada pintu taat, maknanya buat kebaikan. Tetapi dia letakkan kita, ditakdirkan kita berbuat dosa pula. Dalam berbuat dosa itu, dalam pada itu dicampakkan hidayah oleh Allah SWT menjadi sebab dan asbab kepada diri seseorang itu untuk mendekat hati pada Allah. Ialah disebabkan berbuat dosa itu mendatangkan penyesalan dan rasa bersalah, maka dia menjadi asbab dia mendekatkan dia, maknanya pintu taubat. Jangan kita kutuk orang buat dosa tu. Kan, buat dosa tu ada dia buat dosa dengan perasaan fakir, kehinaan. Berbeza orang berbuat taat tadi. Kadang-kadang berbuat taat tetapi dengan tak kabul, bongkak ujub yang maksiat-maksiat batin, maksiat-maksiat maknawi kan. Lebih mulia daripada orang yang berbuat dosa tu, tapi dengan perasaan fakirnya. Perasaan merasa hina kepada Allah Subhanahu Taala kan, sebab dia diri dia. Itu yang datang. Kadang-kadang orang yang baru sampai contoh sampai kat Mekah, dia rasa menangis. Perasaan itulah rohani itu sendiri. Fitrah alamiah rohani itu sendiri merasa jauh daripada Allah bila duduk
depan Baitullah, dia rasa jazbah tu kuat, dia menangis. Kadang-kadang dia rasa penyesalan yang tak tentu nak cakap, kan, menangis hibanya, kan. Sama juga dengan dalam kedudukan orang solid. Dia duduk dalam zikir makam tertentu, dia akan menangis sama seperti orang yang berada di Baitullah. Jazbah di depan dengan Kaabah. Tapi siapa yang melalui suluk dia tahulah. Begitu keadaan jazbah ni, kan, daya tarik. Kita sebut dalam terms istilah tasawuf, jazabah, daya tarik, jazbah. Jadi di situlah berlaku je pentingnya pendidikan hati ni, pendidikan hati yang bermula dengan zikir khususiyah tersebut atau berzikir latifatul qalbi. Sebab dia umpama reception, kan. Kalau reception tak cantik, penuh dengan karat apa semua, macam mana nak terima isyarat, kan? Jadi dia tak ada boleh terima isyarat, jadi dia akan sentiasa duduk dalam nifak lah, fasik, kan. Begitu juga dalam sabda Rasulullah SAW berbunyi, seandainya hati anak Adam itu, yakni qalbi kita, tidak dihurungi oleh syaitan dan godaan iblis dan syaitan, nescaya hati kamu itu akan memandang kerjaan langit, yakni kerjaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya Rasulullah sebut itu sebenarnya sini seperti kita untuk mencuci qalbi. Kata seandainya batin kita tidak dihurungi syaitan dan tipu daya iblis, saya dia akan melihat kebesaran kerjaan Allah Subhanahu taala. Jadi itulah melihat kerjaan, jangan kait kerjaan langit. Ayat pin pula. Salah faham pula. Maknanya kerjaan langit, kerjaan kebesaran Allah Subhanahu taala. Macam mana kita duduk di dunia ni, tapi bila kita dah cuci batin tu, cuci qalbi tu, kita akan rasa sendiri. Merasa melihat sentiasa duduk dalam kasyaf, dalam suluhan. Sentiasa berada dalam, bukan nak kasyaf yang disebut oleh Ustaz Mahaizat tu, kasyaf hisi. Memandang berapa ekor balang ada, bantau pula orang ni bertanduk. Itu kasyaf yang mengganggu. Bukan kasyaf yang membina iman, kan. Itu beza. Jadi ada yang sebut kasyaf hisi tu, kasyaf kauniyah, kasyaf kebendaan. Dia tahu contohnya orang ni hang baru buat dosa lah apa, hang baru pergi sana pergi sini, dia tahu. Tapi kalau kita orang biasa, dahsyat orang ni, kan. Sebenarnya itu bukan matlamat yang hakiki. Itu sekadar kalau bagi dalam jemaah tarikat, dia sekadar membantu mengendali jemaah. Kasyaf kauniyah tu, kan. Ada berlaku pada siapa nama tu? Huzaifah Al-Yamani, tak silap semalam, sahabat yang memandang mata seorang sahabat lain, mata kamu ada kesan zina, menangis kawan tu, kan. Dia mengaku dia memandang perempuan apa semua sebelum masuk ke masjid tu, kan. Kita kisahnya sirah. Itu penting juga kasyaf kauniyah, mana dia tahu berkenaan aib orang lain. Tapi dia membina jemaah. Cuma bagi orang sekarang dia suka yang itu. Yang itu dulu ditujungnya. Bagi orang Arif pula terpulang pada Allah, kurniaan Allah, dia nak bagi yang mana pun, kita tetap tak lalai. Pasal apa? Kalam yang disebut dah, ilahi anta maksudi wa ridhaka maksudi. Kita duduk dalam tu, insya-Allah selamatlah. Pasal niat tu menumbuhkan benih yang baik-baik. Niat yang baik menumbuhkan benih yang menumbuhkan pohon-pohon dan dahan yang baik. Itu keadaannya. Insya-Allah. Jadi sesi pertanyaan lah. Sesi pertanyaan. Tadi baru tu Cik Nazri. Bisa bertanya. InsyaAllah ada apa. Tanya kita tak nak. Tujuan bertanya nak mengelak kemuskilan. Kadang jenis yang dia ada kemuskilan, dia takut nak tanya, dia pendam setahun dulu. Kalau dia belah. dia tak setuju kita tapi tak nak tanya. Tanyalah, kan. Apa-apa yang berkenaan perjalanan ke. Kita faham tujuan kita apa, kan. Ya, mari. Dalam zikir, kan, dalam zikir kita teriak, kan. Dia ada kita Ya. Tapi tiba-tiba dalam seminggu ni begitu kau ada kawan. Allah. Macam mana, Ustaz? Yes. Okey, dalam bentuk ini, bila kita berzikir Allah tu, limpahan nurullah tu, dia akan membina akhlak Muhammad. Sebab apa disebut dalam kalam sifat ketuhanan, Allah dan Muhammad tidak bercerai
tanggal kan, tidak percaya tanggal. Makanya bukannya maknanya Allah Taala tu Muhammad dalam Allah bukan. Bukan konsep itu, cuma akhlak Rasulullah SAW adalah hasil akhlak kebaikan yang Allah limpahkan kepada Muhammad SAW. Jadi bentuk bila zikrullah tu dah penuh, dia mesti ada takluk limpahan dia. Itu benar betul rasa. Itu pasal dalam zikir ada last kali selawat Nabi. Pasal tak? Cuma bila orang zikrullah tu dia lazim. Dia kata mulazamatul zikri tu dia lazim. Dia akan tercetus satu, kata orang tu, dia punya lempahan yang seterusnya. Dia kata fitrah seterusnya, dia akan pergi kepada Muhammad SAW. Jadi bila dia nak pergi ke Muhammad SAW, dia nak bawa pada akhlak orang yang berzikir tu. Dia nak menyerap integriti Rasulullah, integriti Muhammad SAW pada diri orang yang sedang berzikir tu. Jadi secara tak langsung, bila orang ahli zikrullah yang tahakik, yang betul-betul, yang itizam, bukan cakap ahli zikrullah yang main-main ni, yang tahakik tu dia akan automatik menyebut menyebut selawat tu ada isyarah kepada kecantikan akhlak Rasul kepada diri dia. Dia automatik, maknanya dengan rahmat dan izin Allah, orang yang berzikir apabila dia terpacu sentiasa nak berselawat tu, insya-Allah dengan rahmat Allah dia akan berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Sedikit demi sedikit dia akan membina. Dia jarang kalau orang berzikir dengan tahakik, dia makin kurang ajar. Kalau dia makin kurang ajar, mana bukanlah dia zikirullah dengan tahakik. Kita boleh jumpa kadang-kadang kepala hakikat berzikir juga, tapi orang fakir ada semua dia keluar habis memang. Tak tahulah siapa kan, tuan-tuan tahulah. Kita tak nak macam tu kan. Kata tuan guru, makin kuat zikir makin kuat nampak bini kata. Dia cakap pada gelak tu kan. Makin zikir makin kuat nampak bini. Itu nak tak lama tu. Dia macam dia bengang kan. Orang sifat begitu sebab ada di kalangan jemaah waktu tu begitu kan. Makin zikir kuat datang tahajud rajin, makin kuat nampak bini. Apa benda? Gelak tu kan. Dia maksud dia begitu kan. Maknanya bila makin kuat zikirullah dengan cantik, makin kuat akhlak Muhammad. Memang cantik mereka punya pendapatan tu memang bagus, alhamdulillah. Itu keadaan. Jadi lepas ni kita fahamlah sini sikit-sikit. Alhamdulillah, soalan yang baik. Jadi siapa lagi dan teri ke apa? Cukup masa lagi. Cukup masa ya kalau tak ada. Sila. Yang online ada nak tanya? Tuan-tuan yang online dibuka sesi soal jawab. Soal jawab secara berdepan betul-betul lah. Kita soal jawab dalam grup, dia suara je. Sila. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya sikit. Macam Kenalkan diri. Syarizal. Ya sila. Okey, macam sekarang ni dah bila kita dah peringkat yang dah 40-an, dah berumur ni, so kita buat dengan zikir. Tapi adakah dengan kita melakukan zikir berterusan ataupun zikir selalu ni, mungkin dulu kita ada kekurangan di segi solat dan ibadah yang lain tu, adakah timbangan tu akan macam mana tu Ustaz? Maksudnya kita dosa-dosa yang lampau lah maksud mereka ya. So mungkin kita tak tahu berapa banyak yang kita terlepas pandang dulu kan. Lepas tu sekarang ni kita berubah kepada kebaikan, kita melakukan zikir dan sebagainya. Sebab zikir ni tak pernah batal. Macam solat tu kadang-kadang kita terbatal tu dah tak adalah dia punya point dia tu kan. Tapi macam zikir ni selagi kita zikir tu dia point tu berterusan lah, tak pernah batal kan zikir tu. Macam tu lah sebab cuma dari segi tu. Apa maksud soalan mereka ni berkenaan dengan dosa-dosa lampau, adakah dia terhapus dengan zikir macam tu? Di segi mungkin timbangan tu dapat cover sedikit ke macam mana dari segi macam tu lah. Teman yang faham, zikirullah yang kita ambil ikut kafiat ni sistem, dia ada sistem dia. Kan mula-mula tu mengosongkan fikiran, kemudian istighfar. Istighfar itu telah termaktub dalam kedudukan makam taubat. Jadi tak ada isu dosa lama lampau apa dulu nak imbang apa. Bila hatta kita apa pun kita buat dan lepas-lepas,
kita tetap bila dah masuk makan taubat, insya-Allah Allah ampunkan. Walaupun dosa tinggal solat, kita qada lah. Kita dah bertaubat, kita qada lah. Tapi dosa-dosa dia tak dapat digapai lagi, tak dapat diingat, kita mohon Allah clearkan semua. Itu dalam hadis dah banyak. Seandainya kata kamu mempunyai dosa sebanyak buih di lautan pun, sekiranya kamu bertaubat, beristighfar pada aku sungguh-sungguh, maka aku akan lenyapkan semua sekalian dosa. Itu dah sahih banyak sangat hadis berkenaan dosa kan. Sekiranya kamu datang dengan dosa 2 bukit Uhud, macam-macam lah. Kita sungguh-sungguh bertaubat, akan padam clear. Umpama bayi yang tidak ada dosa sama sekali kan. Tapi dengan beberapa mazhab Syafi'i, dia ada letak rukun pula. Bersungguh-sungguh kan, berterusan penyesalan, tidak lagi mengulangi. Kalau anda tercelup mengulangi balik, istighfar lagi. Itu pasal dalam kafiat zikrullah tu dia tak kira dia kita ada dosa tak ada dosa, ikut step sampai kita mencapai zikir yang dibenamkan dalam qalbi kan. Zikir qalbi ni memang dia sifat dia berterusan dan menyokong kepada ibadat luar. Dia menyokong, dia rasa bila berzikir tu kecanduan dia untuk beribadat zahiri yang syar'inya, solat, puasa, zakat, haji, dia akan memboosterkan balik. Dia booster, ingat mengedros booster pula. Jadi trending. Jadi itu keadaan dia. Zikirullah ni memang dia sifat dia daimun. Dia kekuatan zahir dia tercetus pada kelakuan syariat dia. Dia tidak ada farak syariat, tarikat, hakikat, marifat, tak ada farak. Tak ada kumpulan syariat satu asing, kumpulan tarikat asing, kumpulan hakikat asing, kumpulan marifat lain. Tak ada macam tu. Dia mesti serangkai, duduk sekali kan. Itu sebab kita tak nak isu orang hakikat, orang tarikat. Mana ada cerita isu orang tarikat hakikat asing-asing, tak ada farak kan. Jadi macam mana jawapan teman ni memenuhi pertanyaan Mika tu macam mana? Alhamdulillah boleh dapat sikit Ustaz. Jadi insya-Allah alhamdulillah. Tunggu. Sila ada lagi. Cukup dah ya, lebih dah ya. Jadi kita disebabkan kekangan masa, sahabat-sahabat daripada jauh ni kan, jadi teman. Syukur kepada Allah. Jangan ditolak kamu tengok kamera ni. Okay, jadi kita tutup majlis ini dengan surah Al-Asr dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfir li innaka antat tawwabur rahim. Syukur, amin.